Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-143 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini adanya manfaat, adanya ibrah dan pengajaran, dan juga ada sesuatu yang kita boleh bawa dalam bentuk amalan. Moga-moga menjadikan kita lebih ingat yang kita adalah hamba yang sentiasa perlu dan mesti meminta kepada Allah yang memiliki segala-galanya. Ahlan Izzah Salih, Arif Taib, Nur Hayati Yahya, Zainur Rafa, Zimah Don, Ummi Zaihadi, Azimah, Siti Fatimah Dahaban, Hardi Suhaimi, Zahara Aliyah, Safiyah Sapian, Nurul Hidayat, Hashimah Uthman, Siti Arfah, Nur Hayati Yahya, Elvira, Yaya Lia, Zaliha Kamaruddin, Zahini Wahid, Laila Umar, Salabiyah Sa'ad, Ummi Zaihadi, Ayahman, Norisa Wan Hasan, Muhammad Nizam Rahadi, Nurani Ahmad, Serina Abdul Rahman, Ruzia Ma'aruf, Hasiyah Nun, Zainab Mansur, kemudian Siti Mazura, Ana Sukaimi, Kamiza Muhammad Amil, Jamalia Manab, Fauzan Muhammad, Kati Khairuddin, dan juga Roszita Abdullah, Dayang Awa, Roslina Cik Min, Galik Sprit, Nimah Muharran, Kasih Masya, Siti Zabidah Hasan, Siha Cika, Nafisah Ahmad, Zamiyah Omar, Wan Nasrah Wan Ismail, Tumirah Damiri, Farida Ismail, Rodita binti Usman Syed Ahmad, dan juga Syarina Rahman. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang mendapat manfaat, insya-Allah. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Lalu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, kongsi dan juga sebar luas. Kita ambil daripada kita Al-Azkar yang mana bahagian kita tak sempat nak kongsikan semalam. Mohon sahabat-sahabat buka pada muka surat yang ke-190 pada perenggan yang ketiga. Muka surat 190 perenggan yang ketiga. Lalu ini berkenaan tentang hadis bacaan ayatul kursi sebelum daripada tidur. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adakah sahabat-sahabat jumpa? Okey, saya tengok sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada tak sahabat-sahabat jumpa? Muka surat 190 perenggan ketiga yang semalam kita tidak sempat untuk share dan juga kongsikan. Terima kasih, betul. Muka surat 190 perenggan ketiga daripada disampaikan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ahlan, jelas daripada Bukit Damansara, ramai yang kata jelas. Okey. Lalu ahlan kepada yang baru join, jumpa, kata Jamalia Manap. Terima kasih. Kak Zaliha pun jumpa. Siapa lagi? Okey, lagi seorang.
Ahlan, terima kasih Ustaz skip semalam, betul jumpa. Okey, alhamdulillah. Lalu dah beberapa orang jumpa. Lalu semalam ketika mana Imam Nawawi membicarakan tentang riwayat Imam Nawawi membicarakan tentang riwayat Imam Bukhari, di mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Bukhari menukilkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa barang siapa yang membaca ayatul kursi sebelum daripada tidur, maka pada waktu itu akan dipelihara dan dijaga. Maka semalam kita baca bahawa ada perbincangan tentang sanad. Adakah riwayat ini Imam Bukhari riwayatkan secara muttasil, bersambung, tidak ada perawi yang hilang di tengah-tengah riwayat? Namun ada juga yang mengatakan ianya pada waktu itu adalah muallaq ataupun ta'liq. Lalu mana satukah riwayat ini? Adakah riwayat ini muttasil ataupun riwayat ini adalah pada waktu itu tidak muttasil, dihilangkan beberapa orang pada awal sanadnya? Sebentar saya buka kitab yang bahasa Arab. Tadi dah buka namun tertutup, nak kena cari balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Afwan. Okey, sebentar. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, afwan. Okey, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-258, akhrajahu al-Bukhari fi sahihi faqal wa qala Uthman bin al-Haytham haddathana Auf bin Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah wa hadha muttasil fa inna Uthman bin al-Haytham ahada syuyukhil Bukhari alladhina rawa anhum fi sahihi. Wa amma qawlu Abi Abdillah al-Humaydi fil jam'i baina as-sahihain innal Bukhari akhrajahu ta'liqan fa ghairu maqbul. Apakah kata Imam Nawawi berkenaan tentang sanad ini? Kata Imam Nawawi, riwayat ini riwayat 258 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Lalu Imam Bukhari berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa qala Uthman bin Haytham, berkata Uthman bin Haytham, Auf telah menceritakan riwayat ini kepada kami daripada Muhammad bin Sirin, daripada Abu Hurairah. Maka maksudnya Imam Bukhari ambil riwayat ini daripada Uthman bin Haytham. Uthman bin Haytham ambil daripada Auf. Daripada Auf. Auf ambil daripada Muhammad bin Sirin, dan Muhammad bin Sirin ambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lagi sekali, maka riwayat 258 ini Imam Bukhari sebut riwayat ini diceritakan oleh Uthman bin Haytham, dan Uthman bin Haytham ambil daripada Auf, nama dia Auf bin Muhammad. Auf bin Muhammad ambil daripada Muhammad bin Sirin, dan Muhammad bin Sirin daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka riwayat ini adalah muttasil. Muttasil maksudnya adalah bersambung dan tidak terputus pada mana-mana perawi. Kenapa? Kerana kata Imam Nawawi, kerana Uthman bin Haytham adalah salah seorang daripada syekh, daripada guru Imam Bukhari yang dia riwayatkan di dalam sahihnya. Maka tak ada riwayat yang terputus di sini. Itu pandangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Salah seorang daripada imam hadis yang terkenal, bahkan pada waktu itu dia menggabungkan riwayat di antara Bukhari dan Muslim dalam penulisannya, dalam kitabnya, iaitu Imam Humaydi. Apa kata beliau? Kata Imam Nawawi, Abu Abdillah al-Humaydi mengatakan di dalam kitab Al-Jam'u Baina Sahihain, sesungguhnya Bukhari meriwayatkannya secara muallaq. Apakah maksud muallaq? Muallaq maksudnya sanad ini tergantung. Kenapakah dipanggil sanad tergantung? Dalam istilah ulama hadis, muallaq ataupun ta'liq iaitu perawi hadis membuang seorang ataupun lebih di awal sanad daripada kalangan guru dia. Apakah muallaq?
Kalau kita tengok istilah yang disebutkan oleh para ulama hadis, apakah itu muallaq? Sebentar. Allahumma salli ala sayyidina. Wa ta'liq, apakah itu muallaq ataupun ta'liq? Benda yang sama. Hazfu, menghilangkan, memadamkan pada permulaan sanad, sama ada satu orang, au akthar ataupun ramai, ala tawali, berturut-turut, maka itu dipanggil sanad yang tergantung, sanad ta'liq ataupun muallaq. Imam Humaidi mengatakan bahawa riwayat tentang Abu Hurairah menceritakan tentang ayatul kursi ini, sebenarnya sanad ini adalah muallaq, adalah tergantung. Apakah maksud tergantung? Maksud tergantung bererti Imam Bukhari tidak berjumpa dengan perawi yang berada di atasnya, itulah Uthman bin Haytham. Itu kata Imam Humaidi, bahawa sanad ini adalah muallaq, adalah ta'liq. Imam Bukhari tidak bertemu dengan Uthman bin Haytham, dia tak bertemu. Tetapi Imam Nawawi kata tidak, Uthman bin Haytham itu guru dia, maka semestinya dia bertemu dan dia ambil riwayat ini daripada Imam Bukhari. Okey. Kemudian ada juga para ulama yang menyokong Imam Humaidi. Sebagai contoh, dia kata memang betul Imam Bukhari guru dia adalah Uthman bin Haytham, tetapi pada waktu itu tidak ada dalil menunjukkan bahawa hadis ini Imam Bukhari ambil daripada Uthman bin Haytham. Mungkin diambil daripada orang lain dan pada waktu itu tidak disebutkan siapakah guru tersebut. Apapun, Imam Nawawi punya pandangan adalah bahawa hadis ini muttasil, bukan ta'liq ataupun muallaq, seperti mana kata-kata Imam Humaidi dalam kitabnya Al-Jam'u Bainas Sahihain, kerana Imam Bukhari berjumpa dan mengambil riwayat daripada perawi yang di atasnya, Uthman bin Haytham. Sebab itu kata Imam Nawawi, Abu Abdillah Al-Humaidi mengatakan di dalam kitab beliau yang bernama Al-Jam'u Bainas Sahihain, sesungguhnya Bukhari meriwayatkan hadis ini secara muallaq. Apakah maksud muallaq? Iaitu dihilangkan ataupun pada waktu itu tidak disebut di awal sanad satu perawi ataupun lebih secara berturut-turut, ataupun terjemahannya sanad tergantung. Kata Imam Nawawi, kata-kata ini tidak dapat diterima kerana menurut kaedah yang benar yang menjadi sandaran hukum para ulama dalam ilmu hadis adalah apabila Imam Bukhari ataupun perawi lain hadis mengatakan si fulan berkata qala fulan. Macam contoh dalam ini Imam Bukhari mengata qala Uthman berkata. Bila adanya perkataan qala berkata perawi itu, berkata fulan, berkata orang itu, maka difahami bahawa dia mendengarnya secara langsung dan sanadnya muttasil, selama mana si perawi bukan seorang mudallis dan diketahui pernah bertemu dengan syekhnya. Lalu bila Imam Bukhari berkata qala Uthman bin Haytham berkata, apakah maksud Uthman bin Haytham berkata? Bererti Imam Bukhari dengar riwayat ini daripada dia. Sebab itu dia menggunakan perkataan qala. Kalaulah tak dengar daripada Uthman bin Haytham, para ulama hadis tak gunakan perkataan qala, tidak. Mereka akan menggunakan perkataan seperti an daripada Uthman bin Haytham. Para ulama hadis sangat-sangat menjaga daripada sudut perkataan dalam periwayatan mereka. Lalu kata Imam Nawawi, semua ulama hadis memang sepakat bahawa bila seorang perawi hadis menyebut perkataan qala, telah berkata fulan, orang tersebut, bererti dia dengar hadis ini daripada orang itu. Kalaulah dia tak dengar, dia akan sebut perkataan seperti ainun, daripada. Kata Imam Nawawi, sebab itu kata Imam Nawawi, maka difahami, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahawa Imam Bukhari mendengarnya secara langsung dan sanadnya adalah muttasil, kecualilah pada satu keadaan, selama mana si perawi bukanlah seorang mudallis, kecualilah kalau dia memang terkenal dengan perbuatan tadlis,
Apakah perbuatan tadlis? Memang perawi itu memang terkenal dia suka buang perawi. Sama ada daripada kalangan guru dia. Mungkin sebagai contoh, guru dia bukan seorang yang terkenal, ataupun gurunya pada waktu itu ada masalah pada periwayatan dia. Maka untuk jadikan sanad dia elok, maka dia buang guru dia dan dia ambil guru kepada guru dia. Dia ambil orang yang selepas itu punya nama. Lalu kalaulah seseorang itu memang terkenal dengan perbuatan tadlis, maka pada waktu itu lain. Adapun ini Imam Bukhari, dan kaedahnya bila dah menggunakan perkataan qala, bererti Imam Bukhari dengar daripada perawi tersebut. Sebab itu kata Imam Nawawi, kecualilah perawi itu seorang mudallis dan diketahui pernah bertemu dengan syekhnya, dan riwayat di atas termasuk dalam kategori ini. Maksudnya Imam Bukhari pernah bertemu dengan Uthman bin Haytham. Manakala riwayat Bukhari yang muallak ialah Bukhari tidak menyebut mana-mana mana-mana syekhnya. Dalam riwayat ini misalnya Imam Bukhari berkata qala Auf. Contohnya macam riwayat tadi, Imam Bukhari sebut riwayat ini daripada Uthman bin Haytham, daripada Auf. Lalu contoh ta'liq apa? Contoh ta'liq Imam Bukhari buang Uthman bin Haytham, Imam Bukhari menyebut telah berkata Auf. Itu baru ta'liq. Dibuang Auf kerana memang Imam Bukhari tak jumpa dengan Auf. Tetapi semua orang tahu Imam Bukhari ada berjumpa dengan Uthman bin Haytham. Atau Muhammad bin Sirin mengatakan, atau Abu Hurairah mengatakan, wallahu a'lam, barulah itu ta'liq. Contohnya Imam Bukhari menyebut telah berkata Auf. Itu baru dipanggil ta'liq, sebab Imam Bukhari tak jumpa dengan Auf. Ataupun telah berkata Muhammad bin Sirin, itu baru ta'liq kerana Imam Bukhari tidak berjumpa dengan Muhammad bin Sirin. Ataupun telah berkata Abu Hurairah, itu baru ta'liq kata Imam Nawawi. Tapi Uthman bin Haytham memang Imam Bukhari pernah berjumpa dengan beliau, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saya harap sahabat-sahabat faham. Namun kalaulah tak faham, tak mengapa, saya sekadar menerangkan apakah yang telah ditulis dan dicatat oleh Imam Nawawi. Sebab walaupun nampak ringkas, tapi kita dah habis 17 minit. Lalu kalaulah nak ulang lagi sekali, habis terus masa. Lalu saya harap sahabat dapat idea apakah yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi pada ini. Ianya pada waktu itu menerangkan bahawa beliau tidak bersetuju dengan kata-kata Imam Humaidi dalam kitabnya Al-Jam'u Bainas Sahihain, yang mana Imam Humaidi mengatakan riwayat Bukhari ini adalah muallak ataupun ta'liq. Jom kita baca riwayat yang ke-262. Okey, ada yang kata faham serba sedikit. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Okey, riwayat yang ke-262. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa rawaina, dan kami telah riwayatkan fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, dalam Sunan Abu Daud, dalam Sunan Tirmizi, dan juga dalam Sunan Nasa'i, dan juga Sunan Ibnu Majah. Ada dalam 5 kitab ini. Dan Imam Ibnu Hajar menyebut ada juga dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ada juga dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu di sini Imam Ibnu Hajar menambah riwayat ini ada juga dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dan juga dalam Al-Bazzar. Lalu ada penambahan lagi 2 kitab kata Imam Hafiz Ibnu Hajar, riwayat Ibnu Abi Syaibah dan juga riwayat Al-Bazzar. Bahawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak ataupun pergi ke tempat tidur baginda, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca doa berikut. Lalu apakah doanya? Doa ini panjang sedikit, namun jom sama-sama kita baca. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini. Allahumma, mohon sahabat-sahabat ikut. Mohon jasa baik kepada yang baru join. Saya nampak ada yang baru join. Mohon jasa baik bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Boleh baca sini. Okey, sebentar sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar sekejap. Masalah abang, sini saya tengokkan sekejap. Okey.
Yang dua ni untuk abang dengan Abang Syahrin security makan. Yang dua ni bagi Luqman dengan kawan-kawan dia. Okey, minta dia makan sekarang sebab tengah panas. Okey. Sama Assalamualaikum. Okey. Okey, minta maaf Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebab ada staf masjid nak jumpa. Okey. Lalu jom kita baca sama-sama doa ini. Lalu ada dalam 7 kitab riwayat, ada penambahan riwayat Ibnu Abi Syaibah dan juga daripada Al-Bazzar rahimahullahu taala. Lalu apakah riwayatnya? Allahumma rabbas samawat wa rabbal ard wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa munzilat Taurah wal Injil. Di sini disebut munazzilah. Sebentar kita double confirmkan daripada kitab yang asal. Lalu munzilah, bukannya munazzilah. Lalu munzilat Taurah. Kita padamkan ataupun bulatkan sabdu tersebut dan nun itu sukunkan. Dalam kitab yang asal disebut munzila. Walaupun nazzala yunazzilu tanzil juga memberi makna menurunkan, tetapi dalam kitab yang asal disebut munzila. Munzilat Taurah wal Injil wal Furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidhum binasiyatih. Antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi anna ad-dain wa aghnina minal faqar. Masya Allah, doa ni satu doa yang sangat-sangat menarik. Lalu permulaan dia penuh dengan pujian, seperti mana kebanyakan doa Nabi, baginda Nabi SAW mulakan dengan pujian. Allahumma, ya Allah. Rabba, Rabb. Apakah maksud Rabb? Ay khaliq, pencipta. Itu makna pertama Rabb. Kemudian makna Rabb juga ay murabbi, penjaga, pemelihara. Lalu kita berkata, ya Allah, Rabb, pencipta dan juga penjaga as-samawat, langit-langit, wa rabba, dan pencipta dan juga penjaga al-ard, bumi. Yang di langit semuanya Allah jaga, yang di bumi semuanya Allah jaga. Wa rabba, dan pemilik al-arshil azim, arash yang agung. Wa rabba, bahkan Allah bukan sekadar langit, bumi dan juga arash. Wa rabba, dan juga wahai Rabb, kulli syai', segala sesuatu, semuanya adalah milik Allah. Faliqa, lalu kalau kita perasan, semua ini baris atas. Rabba baris atas, kemudian faliqa baris atas. Lalu semua huruf ini baris atas, kenapa? Sebab ada huruf nida, iaitu ya, yang mana mahzuf di awal dia. Sebab itu kita kena tambah terjemahan wahai, wahai. Lalu huruf munada. Munada pada waktu itu bila berada dalam bentuk mudhaf, maka pada waktu itu ianya akan berbaris atas. Lalu sepatutnya faliqu, tetapi kenapa faliqa? Kerana ada kata seru ataupun huruf nida yang dihazafkan, yang dihilangkan, tetapi terjemahan masih ada. Faliqal habbi wan nawa. Lalu sepatutnya kena tambah wahai, wahai zat yang menumbuhkan benih, tumbuh-tumbuhan dan juga biji-bijian. Wahai zat yang menumbuhkan tanaman, yang menumbuhkan pada waktu itu biji-bijian. Munzila, sepatutnya di sini pun munzila. Dalam kitab yang asal munzila. Munzila, wahai zat yang menurunkan at-Taurah, yang menurunkan Taurat, wal Injil, dan Injil, wal Furqan, dan juga Al-Quran. Lalu selepas kita memuji Allah Subhanahu wa taala, apakah permintaan kita?
a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min syarri, min daripada, syarri kejahatan, kulli syai'in segala sesuatu, anta akhidhum binasiyatih yang engkau tentukan takdirnya. Maksudnya daripada kejahatan segala makhluk. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan segala makhluk. Kerana segala makhluk ini berada di bawah perintah Allah, berada di bawah kehendak Allah. Lalu kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan segala makhluk. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Lebih kurang sama maknanya, aku berlindung daripada kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan. Kita minta berlindung. Sama ada makhluk itu yang kita nampak ataupun yang kita tak nampak. Sama ada dalam bentuk manusia ataupun dalam bentuk jin, syaitan dan sebagainya. Lalu kita minta berlindung daripada kejahatan segala sesuatu yang Allah memegang takdir mereka. Kemudian kita puji balik Allah. Antal awal falaisa qablaka syai', engkau adalah yang awal, yang pertama, dan tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai', engkau adalah yang akhir dan tidak ada sesuatu pun selepasmu. Wa antal zahir falaisa fawqaka syai', dan engkaulah yang paling tinggi dan tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batin falaisa dunaka syai', dan engkaulah yang al-batin dan tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Apakah maksud al-batin? Al-zahir dan al-batin penterjemah-terjemahkan sebagai atas dan bawah. Namun sebenarnya hakikatnya tidaklah terjemah al-zahir dan al-batin itu atas dan juga bawah. Kita lihat nota kaki 105. Apakah maksud al-batin? Tidak ada sesuatu pun yang lebih lembut daripadamu. Sebahagian para ulama mengatakan seperti keadaan Allah yang tertutup, yang terhijab daripada penglihatan makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menutupi penglihatan Allah daripada segenap makhluknya. Itulah maksud al-batin. Lalu di dalam terjemah, penterjemah terjemahkan zahir sebagai tinggi, al-batin sebagai bawah. Namun sebenarnya pada waktu itu terjemah itu kurang sesuai. Lalu apa yang kita minta? Lalu kita nampak doa ini puji, minta perlindungan. Puji Allah, kemudian minta sesuatu permintaan. Apakah yang Nabi ajar kepada kita untuk minta dalam doa ini? Iqdi annad dain, ya Allah, lunaskanlah hutang kami. Bantulah kami dalam urusan hutang kami. Kata para ulama hadis, maksud dain, hutang di sini sama ada hutang kita dengan manusia ataupun hutang kita dengan Allah. Moga Allah permudahkan untuk kita melunaskan hak-hak pada waktu itu, hutang-hutang kita dengan makhluk dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di hujung doa kita minta wa aghnina, dan hindarkanlah kami. Wa aghnina bukan maksud hindarkan. Aghnina datang daripada ghani, maksudnya kayakan kami. Ya Allah, kayakan kami. Kayakan daripada sudut apa? Kayakan daripada kami perlukan makhluk. Itu makna yang pertama. Kata Ibnu Allan, aghnina ay minal makhluk. Kayakan kami daripada perlu mengharap kepada makhluk. Kita tak nak mengharap pada makhluk, kita nak mengharap kepada Allah. Tapi kadang-kala kita berada pada situasi, pada waktu itu kita minta dengan makhluk, kita minta kepada Allah. Janganlah kita berada pada situasi itu di mana kita mengharapkan makhluk. Lalu makna kayakan kami, yang pertama kata Ibnu Allan, ai minal makhluk, kayakan kami daripada perlu mengharapkan kepada makhluk. Yang kedua maksud kayakan kami, kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, maksud kayakan kami pada waktu itu, kayakan hati kami. Jadikan hati kami ini kaya. Apa jua keadaan kami, jadikan kami rasa kami pada waktu itu kaya. Kami pada waktu itu tidak sampai kepada hasad kepada orang, dengki kepada orang dan juga sebagainya. Lalu kayakan kami maksud yang kedua, hati kami. Dan yang ketiga kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, maksud daripada kaya adalah pada waktu itu cukupkan keperluan-keperluan kami.
Lalu ini adalah antara 3 makna daripada banyak lagi makna-makna yang lain. Apakah maksud kayakan kami? Kayakan kami daripada kami perlu minta kepada makhluk. Kayakan hati kami. Kayakan kami iaitu cukupkan keperluan kami. Kenapa? Kerana kami nak berlindung daripada minal faqar, daripada kefakiran. Jauhkan kami daripada kefakiran. Jauhkan kami daripada meminta kepada makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Okey, lalu kalau kita perasan bahasa Arab pada perkataan yang hujung itu, kalau sahabat tengok yang bahasa Arab, wa aghnina, dan juga pada perkataan yang atasnya iqdi anna, lalu datang dalam plural, datang dalam bentuk jamak, kami. Ya Allah, lunaskanlah hutang kami. Ya Allah, kayakanlah kami. Namun dalam sebahagian riwayat dia datang dalam sirah, dalam lafaz singular, iaitu saya ataupun daku. Sebab itu dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan lafaz mufrad, dengan lafaz singular, iqdi anni, ya Allah, cukupkanlah, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang daku. Wa aghnini, ya Allah, kayakanlah daku daripada kefakiran. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita dapat belajar satu doa pada hari ini. Moga-moga adanya manfaat. InsyaAllah esok kita harap kita dapat baca lebih sedikit. Kita harap kita dapat tambah kita punya pengetahuan, bahkan amalan juga. Moga-moga pertemuan ini bermanfaat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang melapangkan masa bersama. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Ada satu pengumuman di sini, pada malam ini tidak ada perkongsian santai sirah kisah sahabat di Telegram channel Kuliah Umar Aziz, kerana pada malam ini ada program anjuran Azizan Osman Official di Facebook beliau tentang kisah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Lalu saya akan berkongsi selepas Isyak kisah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, dan saya mohon sahabat-sahabat untuk join, dan saya akan sharekan juga linknya di Facebook page Umar Aziz insya-Allah. Moga-moga bermanfaat. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi untuk membuat pembelian, boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen. Jumpa lagi insya-Allah.